Kalau Allah Ta'ala itu menciptakan langit dan bumi, Allah Ta'ala yang menghidup dan mematikan, Allah Ta'ala yang mentakdirkan segala-galanya. Ada orang jahil, tapi suka bercakap tentang agama, buat video masuk dalam YouTube. Bila kita terangkan hakikat akidah ahli sunnati wal jamaah, yang dikatakan tauhid rububiyah ini, kita gunakan istilah wahdaniyatul af'al. Mengesakan Allah pada perbuatan. Tapi konsepnya samalah. Kalau kita nampak zahirnya, manusia yang berjalan, manusia yang berlari, manusia yang minum air, manusia yang solat, manusia yang mencuri, manusia yang merompak. Hakikatnya itu adalah perbuatan Allah. Oh, marah dia. Bukan Allah mencuri, bukan Allah merompak, bukan Allah yang solat. Perbuatan Allah berarti wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Mana Allah yang ciptakan perbuatan itu. Jadi tidak akan berlaku satu perkara baik atau buruk kecuali itu dalam takdir Allah. Kalau berlaku satu perkara Allah tidak takdirkan, berarti syirik, ada kuasa lain. Allah tidak takdirkan tapi berlaku juga. Ataupun Allah takdirkan lain tapi berlakunya lain. Itu mustahil. Buat video, katakan Ustaz Engku mengatakan kalau orang mencuri itu juga perbuatan Allah. Ya betul. Tapi bukanlah Allah yang mencuri. Itulah jadi Jabariyah. Allah yang menjadikan perbuatan dia. Buruk atau baik, itu kan akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu dalam hadis. Antum minabi qadari khairihi wa syarrih. Bahawa kamu itu beriman dengan qadar Allah baik dan buruk. Payah, zaman sekarang orang-orang jahil diberikan ruang, nak macam mana? YouTube siapa-siapa pun boleh. Lalu dia itu menyesat-nyesatkan. Padahal ini akidah sebenar. Fatwa lengkap tentang Tauhid 3 daripada Darul Ifta' Misriyah, iaitu pusat fatwa Republik Mesir. Pada hari Ahad, 11 Disember yang lalu, sebelah petang saya ada dijemput bersama beberapa orang untuk menyampaikan ucapan ringkas di Seri Perdana di hadapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga tetamu-tetamu yang lain. Jadi saya diberi masa dalam 7 minit, saya cek terlajak jadi 12 minit. Jadi antara yang saya sampaikan dalam ucapan tersebut, selain daripada ucapan tahniah, saya mengatakan boleh jadi juga takziah. Kerana jawatan yang dipikul oleh seseorang itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberitahu fa innaha khizyun wa nadamatun yaumil qiyamah. Sesungguhnya mas'uliyah, tanggungjawab yang dipikul oleh seseorang itu nanti akan menjadi satu kehinaan dan juga penyesalan pada hari kiamat. Illa, kecuali. Jadi saya katakan yang normal itu adalah menyesal. Yang exceptional itu dia adalah yang terkecuali, tidak menyesal. Illa man akhazaha bihaqqiha wa adda ma alaihi fiha. Kecuali orang yang mengambil amanah tersebut dengan haknya dan menunaikan apa yang wajib ke atasnya pada amanah yang dipikul itu. Lalu saya beritahu lagi, saya cadangkan supaya beliau tidak memfokus kepada mengekalkan kuasa. Kerana hakikatnya, yang memberikan kerajaan atau menarik kerajaan daripada seseorang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia yang meletakkan Datuk Seri, saya kata, pada kedudukan ini sekarang. Dia juga nanti bila sampai masanya akan mengalihkan. Jadi tak perlu fokuslah. Saya cadangkan fokus kepada meninggalkan legasi yang baik. 5 perkara saya cadangkan. Yang pertama adalah supaya beliau dikenang sebagai orang yang berjaya mengekang ekstremisme dan mengembalikan intelektual Islam. Dan 4 lagi cadangan yang lain. Tapi yang ada kaitan dengan tajuk kita pagi ini, cadangan yang pertama. Jadi saya perincikan sedikit antara langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mengekang ekstremisme ini adalah membuang pengajian Tauhid 3
yang mana masih tersisa dalam silibus-silibus itu dibuang. Kerana ianya telah dikenal pasti sebagai punca kepada ekstremisme, bahkan juga boleh jadi kepada terorisme. Jadi ada yang marahlah. Ada yang tak sukalah dengan cadangan itu. Bahkan ada saya lihat orang buat posting, kata dia, Ustaz Engku menghasut PM10 supaya buang Tauhid 3. Padahal dalam musyarat, muzakarah fatwa antara mufti-mufti pada tahun 2014, iaitu musyarat yang ke-104, kalau tidak silap saya, atau 106, jelas bahawa para mufti bersetuju bahawa pengajian Tauhid 3 ini menjadi ancaman kepada pegangan ahli sunnati wal jamaah. Jadi mereka marah-marah, seolah-olah saya reka-reka bahaya Tauhid 3 ni Ustaz Engku je dengki. Padahal Tauhid 3 tu okey. Memang ada tempat dia okey. Bahkan ada yang sampai cakap ni, sebelum daripada Al-Imam Ibn Taymiyah sudah ada ulama-ulama salaf yang menggunakan istilah rububiyah, uluhiyah dan sebagainya, tak ada masalah. Masalah Tauhid 3 bukan pada rububiyahnya, pada uluhiyahnya, tidak. Masalahnya adalah pada implementasi yang salah kepada konsep rububiyah, sehingga didakwa kononnya orang musyrik juga ada tauhid rububiyah. Padahal syirik dan tauhid itu dua benda yang bertentangan. Kemudian salah implementasi konsep tauhid uluhiyah itu dengan mempertikaikan amalan tawassul, menyebut nama orang soleh, menyebut nama Nabi dalam doa selepas kewafatan mereka. Dan menyempitkan makna tabaruk ambil berkat. Dan bahkan mensyirikkan dengan makna syirik akbar. Syirik yang orang tu jadi kafir, terkeluar dari Islam, amalan al-istighasah, meminta pertolongan kepada para nabi, para wali, kerana alasannya mereka telah meninggal dunia. Dan yang ketiga, tak ada masalah tentang al-asma' was sifat. Ya, kita dalam sifat 20 pun belajar nama-nama Allah, belajar sifat-sifat Allah. Yang jadi masalah, bertopingkan nama al-asma' was sifat ini, dipromosikan cara memahami ayat-ayat mutasyabihat dengan cara yang melanggar ketetapan ayat yang muhkamat, sehingga membawa kepada elemen tashbih, menyerupakan Allah Ta'ala seperti makhluk, ataupun tajsim, ya, memberi gambaran bahawa Allah Ta'ala itu satu jisim, ya, yang berada pada satu tempat. Jadi ini yang tertolak, kerana mereka mendakwa lagi, kalau kita itu beriktikad bahawa Allah Ta'ala wujud tidak bertempat, bukan Allah itu bertempat duduk di atas makhluknya yang bernama Arash, maka kita itu dituduh kafir, halal darah dan boleh dibunuh. Jadi di situ masalah dengan Tauhid 3. Pertama, menyamakan orang kafir sama seperti orang Islam, kata dia. Orang kafir pun sembah berhala pun bertauhid. Yang kedua, menyamakan orang Islam seperti orang kafir. Walaupun dia mengucap 2 kalimah syahadah, walaupun dia solat, walaupun dia puasa, zakat dan sebagainya, tapi oleh kerana dia mengamalkan tawassul, tabaruk dan istighasah, dia hakikatnya musyrik, halal darahnya. Ini masalah. Dan yang ketiga, pergi kepada menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala seperti makhluk. Kadang-kadang kita menolak yang demikian itu, mereka menuduh kita menolak Quran dan hadis, lalu kita juga dikafirkan. Jadi lihat bagaimana fatwa tentang Tauhid 3 daripada Darul Ifta Al-Misriyah. As-soal. Ittala'na ala talabil muqayyad. Kaza-kaza hunaka syabun fi ihda qura muhafazatil bahirati yakumu bitakfiri kulli ahli al-qaryati bihujjatin annahum yatawassaluna bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi du'a ila Allah ta'ala wa yatabarrakuna bi ziyarati maqami sayyidina al-Husaini alaihi salam wa yadda'i anna kulla man yaf'alu dhalika yakunu minal musyrikin alladhina kanu yu'minuna bi tauhidir rububiyyati wa la yu'minuna bi tauhidil uluhiyyah. Wa hal hunaka anwa'un litauhidi wa hal kana al-musyrikuna muqirrina bi tauhidir rububiyyah wa hal tawassulu bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tabarruku bi ziyarati maqamatil awliya'i yu'addu syirkan kama yaqulu. Jadi soalan kepada Ustaz fatwa tadi adalah, ada di sana seorang pemuda
di salah sebuah perkampungan di daerah Al-Bahirah, yang mana pemuda ini dia mengkafirkan seluruh ahli kampung tu. Dia kata orang kampung dia itu kafir. Kenapa pula dia kafirkan? Sedangkan ni orang ni mengucap sembahyang, puasa, pergi masjid. Kerana hujahnya adalah mereka ini ketika berdoa, mereka bertawassul dengan Nabi SAW. Sedangkan bertawassul dengan Nabi SAW di dalam doa itu adalah ajaran Nabi. Nabi SAW yang ajar. Apabila datang satu orang buta, ingin supaya didoakan agar matanya sembuh dari kebutaan, Nabi SAW mengajar orang buta itu supaya pergi berwudu, kemudian solat 2 rakaat, kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu, wa tawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Dan aku bertawajuh menghadap kepadamu dengan nabimu Muhammad, Nabi Rahmat. Nabi yang ajar supaya dalam doa sebut nama baginda. Jadi dakwah mereka, tak, itu masa Nabi SAW masih hidup. Yang kita bincang ni, kalau Nabi SAW dah wafat, dah tak boleh. Maka tak boleh itu apa? Haram. Haram tu hukum. Mana dalil? Mana dalil daripada Quran, daripada hadis, atau ijma', atau qiyas yang menunjukkan bahawa kalau tawassul dengan orang telah meninggal dunia itu haram? Tidakkah tawassul itu menyebut sesuatu yang mulia? Mereka menerima kalau dalam tawassul menyebut amal soleh boleh. Kita tawassul dengan amal soleh kita, ya Allah satu masa dahulu aku pernah buat begini-begini. Kalaulah itu amal soleh di sisimu, ya Allah, sembuhkanlah aku daripada penyakit. Ya, angkatlah bala yang sedang menimpa negeri kami ini dan sebagainya. Boleh. Kerana amal soleh itu mulia. Adakah lebih mulia amal soleh kita berbanding dengan Nabi SAW? Dan adakah Nabi SAW hanya mulia ketika baginda masih hidup, lalu hilang kemuliaan baginda selepas baginda wafat? Tidak ada dalil yang mengatakan kalau suruhan Nabi SAW supaya bertawassul itu hanya untuk kalau baginda SAW masih hidup. Kalau begitu hal keadaannya, tentulah Nabi SAW menerangkan. Kerana sifat yang wajib bagi seorang Rasul adalah tabligh, menyampaikan. Lebih-lebih lagi, mereka ini mendakwa mereka ikut salaf. Dalam akidah ikut salaf. Padahal salaf, sahabat Nabi, Sayyidina Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu, mengajar doa tawassul yang diajar oleh Nabi SAW kepada orang buta. Beliau ajar kepada seorang lelaki di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Berarti sahabat Nabi memahami doa tawassul tak ada masalah. Kalau Nabi sudah wafat pun tak ada masalah. Apa asas kalau Nabi masih hidup, kita boleh sebut nama baginda dalam doa. Selepas baginda wafat, jadi haram kita sebut nama baginda dalam doa. Tak ada asas. Bahkan kita sebut dalam solat. Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Kita menggunakan dhamir mukhatab. Kita tak kata assalamualaihi, salam ke atasnya. Kita kata assalamualaikum, salam ke atasmu, ke atas awak, ke atas baginda. Maknanya seolah-olah baginda SAW itu ada berdepan dengan kita. Adakah syirik menyebut Nabi SAW begitu? Jadi ini adalah kekeliruan. Jadi kata dia, kafir orang kampung dia. Sebab bertawassul dengan Nabi SAW dalam doa. Kemudian pergi ziarah ke makam Sayyidina Husain alaihi salam, iaitu cucu baginda sallallahu alaihi wasallam, ambil berkat di situ. Ini syirik. Kata dia. Tak boleh. Padahal yang diambil berkat itu bukan batunya. Bahkan batu pun ada keberkatan. Seperti Kaabah. Seperti Hajarul Aswad. Keberkatan itu makna kebaikan. Sebab itulah kita itu tawaf keliling Kaabah. Tetap Kaabah itu batu. Kita itu sembahyang menghadap ke Kaabah. Bukan menyembah Kaabah. Menyembah Kaabah ya syirik. Tapi ada orang yang sembahyang menghadap Kaabah itu, dia menganggap Kaabah itu Tuhan. Adakah orang yang berdoa melekapkan pipi dia di dinding Kaabah, menangis-nangis menganggap Kaabah itu Tuhan? Kan tidak. Dia hanya mengambil berkat, tempat itu mustajab doa. Ya. Jadi ini golongan gagal faham. Beza tauhid dan syirik mereka tak faham. Lalu kata dia, kalau ambil berkat dengan makam orang soleh itu syirik. Dan orang ini mendakwa bahawa setiap yang dilakukan itu adalah perbuatan orang-orang musyrikin. Sama je. Yang mana orang musyrikin ni kata dia, beriman hanya dengan tauhid rububiyah. Mengaku,
Kalau Allah Ta'ala itu menciptakan langit dan bumi, Allah Ta'ala yang menghidup dan mematikan, Allah Ta'ala yang mentakdirkan segala-galanya. Ada orang jahil, tapi suka bercakap tentang agama, buat video masuk dalam YouTube. Bila kita terangkan hakikat akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang dikatakan tauhid rububiyah ini, kita gunakan istilah wahdaniyatul af'al. Mengesakan Allah pada perbuatan. Tapi konsepnya samalah. Kalau kita nampak zahirnya, manusia yang berjalan, manusia yang berlari, manusia yang minum air, manusia yang solat, manusia yang mencuri, manusia yang merompak. Hakikatnya itu adalah perbuatan Allah. Oh, marah dia. Bukan Allah mencuri, bukan Allah merompak, bukan Allah yang solat. Perbuatan Allah berarti wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Mana Allah yang ciptakan perbuatan itu. Jadi tidak akan berlaku satu perkara, baik atau buruk, kecuali itu dalam takdir Allah. Kalau berlaku satu perkara Allah tidak takdirkan, berarti syirik. Ada kuasa lain. Allah tidak takdirkan tapi berlaku juga. Ataupun Allah takdirkan lain tapi berlakunya lain. Itu mustahil. Buat video, katakan Ustaz Engku mengatakan kalau orang mencuri itu juga perbuatan Allah. Ya betul. Tapi bukanlah Allah yang mencuri. Itulah jadi Jabariyah. Allah yang menjadikan perbuatan dia. Buruk atau baik, itu kan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu dalam hadis. Antum min bi qadari khairihi wa syarrih. Bahawa kamu itu beriman dengan qadar Allah baik dan buruk. Payah zaman sekarang ni orang-orang jahil diberikan ruang, macam mana? YouTube siapa-siapa pun boleh. Lalu dia itu menyesat-nyesatkan. Padahal ini akidah sebenar. Jadi tauhid rububiyah itu tak ada masalah. Betul. Tapi kalau sampai mendakwa orang musyrikin pun ada tauhid rububiyah, tak betul. Wala yu'minuna bi tauhidil uluhiyah. Dan kata dia, siapa yang bertawassul tabarruk ni tidak beriman dengan tauhid uluhiyah, maknanya menyembah lain daripada Allah. Ini sebab kita kata jangan diadakan tauhid 3 dalam silibus. Mungkin orang yang belajar tu hanya belajar on the surface, tak sampailah jadi ekstrim. Tapi benih tu dah ada. Kalau dia pergi lebih lanjut lagi, akan sampai kepada level yang dia menganggap orang-orang Islam tu musyrik. Maka soalannya, memang adakah jenis-jenis bagi tauhid? Dan memang adakah orang musyrik itu mengaku dengan tauhid rububiyah? Dan adakah bertawassul dengan Nabi SAW? Dan juga mengambil berkat dengan menziarahi makam para wali, itu dianggap syirik sebagaimana yang didakwa oleh pemuda tersebut. Itu soalan dia. Al-jawab, lalu dijawab oleh majlis fatwa ataupun pusat fatwa negeri Mesir ini. Pertama, yajibu alal muslimi ayyahzara minal mujazafati fit takfir. Pertama, wajib ke atas setiap orang Islam bahawa dia itu menjauhi daripada bermudah-mudahan untuk mengkafirkan orang Islam. Sebab itu bukan sunnah Nabi. Kamu mengaku ikut salaf, ikut sunnah. Sunnah Nabi yang mana mengajar kita untuk mengkafirkan orang Islam? Jangan kata orang Islam yang dah lama, bertahun-tahun sembahyang, puasa, haji. Orang yang baru Islam selepas tadi dia musyrikin, berperang, memerangi orang Islam. Angkat pedang nak bunuh orang Islam. Tiba-tiba dijatuhkan oleh sahabat, dia dah nak kena bunuh dalam peperangan, dia menyebut la ilaha illallah, dia mengucap. Bila dengar dia mengucap, sahabat daripada kalangan Ansar berundur. Tak jadi serang. Tapi sahabat daripada kalangan Muhajirin, dia tetap membunuh lelaki tersebut. Baru sejenak dia itu musyrik. Kafir harbi, tengah berperang nak bunuh orang Islam. Tinggalkan sebelum dia dibunuh dalam peperangan, dia mengucap. Berhari-hari Nabi SAW komplain kepada sahabat yang membunuh lelaki tersebut. Sabda baginda SAW, aqatal tahu ba'da'an qala la ilaha illallah. Adakah kamu tergamak membunuh dia selepas dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Sehingga sahabat itu akhirnya berkata, orang ini hanya nak menyelamatkan diri saja, wahai Rasulullah. Dia bukan betul-betul nak masuk Islam. Dia dah jatuh nak kena tikam, nak kena pancung, baru dia mengucap. Nabi SAW tak setuju. Nabi SAW bertanya kepada sahabat tersebut, radhiyallahu anhu,
Adakah kamu itu boleh membelah dada dia dan melihat isi hati dia? Kita kan berhukum dengan zahir. Jenuhlah setiap orang nak baca hati orang lain. Nahnu nahkum 'ala zawahir. Manusia ni kita berhukum dengan yang zahir-zahir. Wallahu yatawallas sarair. Allah Ta'ala yang menguruskan benda-benda yang tersembunyi. Kok dia munafik ke, dia ada tujuan lain ke, itu dia dengan Allah. Ada berkita dengan dia sudah zahirnya orang Islam, dia Islam. Ini tidak. Orang ni dah bertahun-tahun lahir dalam Islam, buat pekerjaan Islam, tapi hanya kerana tawasul, tabaruk dan istighosah, lalu dikafirkan. Jadi jauhi. Hatta la yaqa tahta ta'ilatil wa'idil mazkuri fi qaulin Nabi SAW, la yarmi rajulun rajulan bil fisqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam takun sahibuhu kazalika. Tidaklah seorang lelaki itu menuduh lelaki yang lain itu fasik atau menuduhnya kafir, kecuali kembalilah tuduhan tersebut ke atas orang yang menuduh, sekiranya bahkan yang dituduh tadi hakikatnya tidak demikian. Rawahul Bukhari min hadithi Abi Dzar radhiyallahu anhu wa qaulihi alaihi salatu wassalam, idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma. Apabila seorang lelaki itu mengkafirkan saudara seagamanya, maka telah pastilah jatuh kafir itu kepada salah seorang. Maknanya kalau betul yang dituduh itu kafir, dia kafir. Tapi kalau yang dituduh tidak kafir, yang menuduh jadi kafir. Rawahu Muslim min hadisi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa qalihi la'nul mu'mini ka qatlihi wa man rama mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatlihi. Melaknat orang mukmin itu seperti membunuh dia. Dosa, ya? Dan menuduh seorang mukmin itu kafir, maka orang itu umpama telah membunuh saudara dia. Rawahul Bukhari min hadis Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu. Selesai, ya? Pertama, fatwa ini melarang daripada perbuatan pemuda tadi, mudah sangat nak kafirkan orang Islam. Yang kedua, tentang pembahagian tauhid. Wa taqsimu tauhid ila uluhiyatin wa rububiyyatin huwa min at-taqsimatil muhdatsatil lati lam tarid 'anis salafis salih. Wa awwal man ahdatsaha ala ma huwa al-masyhur wa Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Membahagikan tauhid kepada uluhiyah dan rububiyah sebagai dua pembahagian yang berbeza, dengan arti kata orang ni hanya tauhid rububiyah tapi uluhiyahnya musyrik. Ini adalah pembahagian yang bid'ah, yang tidak ada daripada salafus soleh. Sahabat Nabi tak ada mendakwa orang ni hanya tauhid rububiyah ada. Sahabat kata, ni musyrikin ni, Abu Jahal, Abu Lahab ni, mereka ada tauhid, tapi namanya tauhid rububiyah saja. Bukan mereka musyrik, tak. Mereka hanya syirik uluhiyah. Tak ada sahabat Nabi kah, tabi'in kah, tabi'in yang berpegang begitu. Tapi kalau ada ulama guna istilah uluhiyah, ya mungkin. Kalau ada ulama lain menggunakan istilah rububiyah, ya biasa. Tetapi kalau sampai membuat pembahagian macam ni, tidak ada. Ini yang mereka tak faham. Dan awal-awal orang yang mengada-adakan pembahagian sebegini, mengikut pandangan yang masyhur, dia adalah Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah. Jadi kata mereka, oh ini fitnah terhadap Ibn Taimiyah. Kerana ada lagi orang lain guna istilah itu sebelum beliau. Tak penting. Kok beliau orang nombor 2 ke, kok beliau orang nombor 3, itu tak penting. Yang penting beliau telah mengajar dan menyampaikan konsep tauhid yang bersalahan dengan Quran, sunnah dan ijma' ulama'. Itu yang penting. Makanya kita tolak. Summa akhazahu anhu man takallama bihi ba'da dhalika. Kemudian adalah pula orang yang ikut pandangan Al-Imam Ibn Taimiyah ini. Wa hasilu qawlihi fi dhalika anna rububiyyata hiya tauhidullah bi af'alihi wal uluhiyyata hiya tauhidullah bi af'alil ibad. Dan kesimpulan daripada pandangan Al-Imam Ibn Taimiyah adalah rububiyah itu adalah mengesakan Allah dengan perbuatannya. Maknanya macam tadilah. Apa saja yang berlaku di dunia ni, hakikatnya itu adalah perbuatan Allah. Allah yang jadikan. Tanah runtuh kah, gempa bumi kah, itu dan ini kah, ya, Allah yang jadikan. Zahirnya kita katalah tanah runtuh ni sebab struktur tanahnya tak kuat, hujan lebat, jadi bawah tu bergerak, jadi akhirnya runtuh. Itu dari segi sebab musabab. Hakikat, ya, itu perbuatan Allah. Jadi tak ada masalah setakat itu. Wal uluhiyyata hiya tauhidullah bi af'alil ibad. Uluhiyah pula mengesakan Allah dengan perbuatan hamba. Mana hamba itu?
hanya menyembah beribadah kepada Allah semata-mata pun tak ada masalah. Wa annahuma idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Dan kedua-duanya apabila berhimpun maka maknanya berbeza. Kalau kita sebut sekali, ya. Ini rububiyah, ini uluhiyah. Jadi maksudnya rububiyah dan uluhiyah itu membawa makna yang berbeza. Iftaraqa itu maknanya min haisul makna. Berpecah dari segi makna dia. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Tapi apabila disebut asing-asing, disebut rububiyah saja, maka rububiyah itu uluhiyah, ketuhanan. Atau disebut uluhiyah saja, maka uluhiyah itu rububiyah lah, ketuhanan juga. Tapi kalau sebut sekaligus, rububiyah ini maknanya, uluhiyah lain maknanya. Ay anna ahadahuma yatadammanul akhar indal infirad. Maknanya rububiyah itu sudah terkandung di dalamnya uluhiyah, dan uluhiyah juga sudah terkandung dalamnya rububiyah bila mana disebut secara berasingan. Wa yahtassu bi ma'nahu indal iqtirad. Tapi kalau sebut sekaligus, maka yang ini ada makna yang khusus, yang ini ada makna yang khusus. Wa hadzal kalam, berarti kita kata tak ada masalah. Tengok. Wa hadzal kalam ila hadzal qadri la iskala fihi. Percakapan yang macam ni setakat sekadar itu saja tak ada masalah. Betul. Illa annahu tajawazahu ila za'mi bi anna hadzal tauhida wahdahu la yakfi fil iman. Kecuali masalahnya dia sudah melampau kepada mendakwa bahawa tauhid rububiyah saja tidak mencukupi. Wa annal musyrikina muqirruna bi tauhid rububiyah, dan dia melampau lagi bila mana dia mendakwa orang musyrik juga berikrar menerima tauhid rububiyah. Ini bid'ah, sayyi'ah. Ada pula orang musyrik tapi bertauhid, tapi rububiyah saja tak ada, rububiyah pun tidak. Orang musyrik menyembah pada berhala itu kerana menganggap berhala itu boleh mendatangkan manfaat dan mudarat. Dalam surah Hud Allah berfirman, "Inna qulu ila ataraka ba'du alihatina bisu." Orang musyrik berkata pada Nabi Hud, kami bukan nak berkata apalah, melainkan kamu ini telah dikenakan penyakit gila oleh sebahagian daripada berhala-berhala kami. Jadi memang dia yakin berhala dia itu boleh berbuat sesuatu. Mana ada tauhid rububiyah. Wa anna kathiran min tawaifil ummati minal mutakallimina wa ghairihim qad iktasaru alaihi wa ahmalu tauhidal uluhiyah. Kemudian dia mendakwa lagi bahawa ramai umat Islam di kalangan ahli-ahli ilmu kalam dan lainnya itu telah ada tauhid rububiyah sahaja, tapi mereka tidak ada uluhiyah. Musyrik lah. Tak ada uluhiyah, makna sembah lain daripada Allah. Wal qawlu bi anna tauhidar rububiyyati la yakfi wahdahu fil imani huwa qaulun mubtadi'un mukhalifun li ijma'il muslimin. Itu sebab kita suruh keluarkan daripada silibus. Bukan nak menghasut. Dan pandangan yang mendakwa kononnya tauhid rububiyah sahaja tidak memadai untuk keimanan seseorang, ini adalah pandangan yang bid'ah, yang bercanggah dengan ijma' orang Islam. Sebelum daripada Al-Imam Ibn Taymiyah, ulama' terima kalau seorang itu mengesahkan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan, yang menghidup dan mematikan, memberi rezeki, maka dia juga mengesahkan Allah dalam menyembah hanya kepada Allah. Tapi kalau dia syirik, dia ada menyembah kepada selain daripada Allah, sembah berhala, sembah itu dan ini, pasti rububiyah dia juga syirik. Tak ada dia hanya rububiyah saja tauhid, uluhiyah syirik, tak ada. Dia ada talazum. Yang mendakwa ni adalah membawa satu pahaman yang bid'ah. Dan bid'ah macam ini sayyi'ah. Bal mukhalifun ijma'il muslimin qabla Ibn Taymiyah. Maksudnya sebelum Ibn Taymiyah membawa pandangan beliau yang syaz ini, yang ganjil ini, umat Islam tak ada yang berpandangan macam itu. Bal wa mukhalifun li kalamihi nafsihi. Bahkan bercanggah dengan percakapan dia sendiri, ya. Jadi Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, walaupun beliau ni memang tidak dinafikan orang yang alim, bahkan mempunyai murid-murid yang juga di kalangan para ulama, tetapi siapa yang mengkaji pandangan beliau akan mendapati banyak ta'arud, contradiction. Sekejap dia cakap benda macam ni, di tempat yang lain dia cakap benda yang lain yang bercanggah dengan benda yang dia cakap awal. Contohnya di sini, dia sendiri mengatakan uluhiyah telah mengandungi di dalamnya rububiyah, dan rububiyah juga melazimi uluhiyah. Kalau ada rububiyah maka ada uluhiyah. Fa inna butlanal lazimi yadullu ala butlanil malzum. Kalau yang ini memastikan yang ini, maka yang satu terbatal yang satu lagi. Misalnya lah kita kata,
wuduk adalah melazimi sahnya solat. Tiba-tiba batal wuduk, adakah solat masih sah? Dia batal lah solat. Jadi begitu juga, rububiyah melazimi uluhiyah. Kalau rububiyahnya sudah syirik, uluhiyahnya syirik. Dan juga sebaliknya. Fa idza lam yakun al-musyrikuna mukirrina bi tauhidil uluhiyyati fala yasih az-za'mu ba'da zalika annahum kanu mukirrina bi tauhidir rububiyyah. Setelah terbukti bahawa orang musyrik mereka itu tidak mengiktiraf tauhid uluhiyah sebab mereka sembah lain daripada Allah, maka tak betul lah nak mendakwa kononnya mereka masih mengiktiraf tauhid rububiyah. Kerana rububiyah dan uluhiyah ni dia saling melazimi. Terbatal yang satu, terbatal yang satu lagi. Daruratun tifa'il malzum bittifa'il lazim. Wa idza sahha iqrarul muslimin bi tauhidir rububiyyati fala yajuzu an yudda'a annahum la yu'minuna bi tauhidil uluhiyah. Demikian juga apabila telah sahih pasti bahawa orang Islam itu mengakui akan keesaan Allah dari segi rububiyah, bahawa Allah telah yang menciptakan, yang menjadikan, yang menggerakkan, yang menghidupkan, yang mematikan dan sebagainya, maka tidak harus lagi didakwa bahawa mereka sebenarnya tidak beriman dengan tauhid uluhiyah. Mereka ni, yang geng-geng yang tawassul ni, geng-geng yang ziarah kubur ambil berkat ni, mereka ni musyrik sebenarnya. Habis itu mereka mengaku la ilaha illallah. Oh, itu rububiyah je. Uluhiyah dia syirik. Tidak boleh kata begitu. Li'annal farda annahuma mutalazimani. Fa kaifa yusbitul malzuma ma'antifa'il lazim. Fa kaifa yusbatul malzumu ma'antifa'il lazim. Kerana kedua-duanya itu rububiyah dan uluhiyah dia saling melazimi. Maka bagaimana ditetapkan yang dilazimi sedangkan yang lazimnya tidak ada? Macam kita sebut tadi lah. Macam mana nak kata sah sembahyang padahal wuduk batal? Sedangkan ada wuduk itu, suci daripada hadas itu melazimi sahnya salat. Waqad tasadda ahlul ilmi li raddi hadzal qaul wa bayyanu fasadahu. Maka ramai ulama telah menolak pandangan ini dan menerangkan kebatilannya. Saya hanya menyampaikan saja, bukan menghasut. Ini fakta. Ya, tapi orang yang sudah terpengaruh dengan konsep tauhid tiga ni, dia tak ada tengok secara ilmiah. Hanya kan emosi saja. Bila kita tolak tauhid tiga, oh dia ni menghasut, dia ni itu dan ini. Wa anna kulla ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa Nabi SAW. Ini yang pelik. Mereka kalau dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka tegas, ini ulama tidak maksum. Boleh diambil perkataan dia, boleh ditinggalkan. Yang memang kena ambil tak boleh tinggal tu hanya Nabi seorang saja. Dia faham konsep tu. Tapi bila tiba pada Imam Ibn Taymiyah, keanahu Nabi. Seolah Imam Ibn Taymiyah pun macam Nabi juga. Tak boleh tolak. Kalau Imam Ibn Taymiyah cakap mesti betul. Hatta yang melanggar ijma' pun Imam Ibn Taymiyah lagi betul. Jadi ini bahaya daripada tauhid tiga. Menyamakan orang musyrik seperti orang Islam. Menyamakan orang Islam jadi orang musyrik. Dan menyamakan Allah Ta'ala seperti makhluk. Waliyazubillah. Next, insyaAllah, di muka surat 103, akan pergi pada membincangkan tajuk ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Ini sebenarnya ada connection dengan Tauhidul Asma'i wa Sifat. Kerana menggunakan istilah Tauhidul Asma'i wa Sifat ini, natijahnya mereka itu memahami ayat mutasyabihat dengan makna yang bercanggah dengan ayat muhkamat. Ini bawa kepada kesesatan. Waliyazubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqtarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.